السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وأهلنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى شيخنا الشيخ محمد وأهل سلسلته ورسولهم وخصوصا إلى شيخنا ورسولهم شاء الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين لك الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung muka surat 118. Baris yang ketiga daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu alaikum umara'u ta'rifuna minhum wa tankiruna, faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima, walakin man radiya wa taba'a ab'adahu Allah ta'ala. Qila afala tuqatiluhum? Qala sallallahu alaihi wasallam, la ma sallu. Maknanya, lagi akan datang, lagi akan adalah datangnya di atas kamu
beberapa raja yang kamu menyuruh dengan ma'ruf daripada mereka itu yakni beberapa raja-raja itu, dan yang kamu tegah daripada mungkar daripada mereka itu, maka barang siapa ingkar ia daripada mungkar mereka itu, maka sebenarnya lepaslah ia daripada murka Allah Ta'ala. Dan tetapi barang siapa redha ia daripada mungkar daripada mereka itu dan mengikut ia, nescaya menjauh akan dia oleh Allah Ta'ala daripada pangkat alim akhirat. Dikatakan orang, adakah maka kita tiada perang akan mereka itu? Bersabda Nabi SAW, tiada boleh perang akan mereka itu selama sembahyang mereka itu dan mengeluar oleh ini, yakni ini hadis Abi Syaibah, yakni oleh Abi Syaibah daripada Ubadah bin As-Samit. Mengangkat ia akan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang kita bacakan tadi, hadis nak cerita bahawasanya akan datang satu zaman di mana raja-raja ni akan buat kezaliman. Kezaliman dengan makna mereka tidak mahu menghukum dengan hukum Allah. Di mana kalau kamu tegur dia, kamu akan dapat murka dia. Tapi kalau kamu ikut dia, maka kamu akan dikasih oleh dia, dikurniakan pangkat dan sebagainya. Maka bolehkah kita memerangi mereka ini, memerangi pemerintah ini? Maka Nabi kata tak boleh perang selagi mereka itu ada solat. La ma sallu, tak boleh, Nabi kata, selagi mereka itu mengerjakan solat. Tapi kalau mereka dah tak bersolat, kalau tak bersolat tu habis cerita. Tapi hari ini pemerintah itu masih bersolat, ya. Kalau pemerintah itu solat, kita tak boleh pegang mereka. Kalau pegang dengan mereka, kita jadi murah, jadi penderhaka. Baik, habis. Hadis yang kedua, hadis ini baik, habis. Dekat mereka tadi itu habis. Dan mengeluar oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Ubadah bin As-Samit, baca As-Samit, mengangkat ia akan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satakunu alaikum umara'u ya'murunakum bima ta'rifuna wa ya'maluna bima tunkiruna walaysa liulaika alaikum ta'ah. Maknanya lagi akan datang di atas kamu beberapa raja yang menyuruh mereka itu akan kamu dengan barang yang ma'ruf, yakni kebaikan, dan berbuat oleh mereka itu dengan barang yang mungkar pada kamu, yakni ketegahan pada syarak.
Dia suruh kita ni buat baik, tapi dia sendiri duk menzalimi rakyat dia. Dia suruh rakyat dia solat, suruh rakyat dia doa, suruh rakyat dia baca Yasin, biar negara jadi aman damai. Suruh baca Yasin malam Jumaat, doa biar negara jadi tenteram, aman damai, jauhi daripada penyakit-penyakit dan sebagainya. Dia sendiri dia undang penyakit. Apa dia undang penyakit? Dia sendiri tak mau menghukum dengan hukum Allah. Zahar al-fasad, zahar al-fasad, terjadinya kerosakan di muka bumi, di lautan dan di daratan adalah dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka itu. Siapa? Di antaranya pemimpin-pemimpin. Bila pemimpin tidak mahu menghukum dengan hukum Allah, maka itu semuanya adalah memanggil bala, memanggil musibah demi musibah. Maka mereka ni pula bila datang musibah, mereka menyuruh rakyat baca Yasin, sembahyang hajat, doa biar aman tenteram. Mari penyakit, wabak penyakit, dia suruhlah baca Yasin lah, bayang hajat lah, itulah, inilah. Yang dia sendiri tak mahu pula menghukum dengan hukum Allah. Tenang saja sikit daripada bala tadi, pampai sana, pampai sini. Tenang sikit daripada musibah tadi, dia buka beliklah tempat-tempat maksiatnya. Ni raja hak lagu ni. Dia suruh kita buat baik, dia mengundang bala malapetaka. Ada tak lagi? Tak tahulah. Tengoklah sendiri. Maka tiada bagi mereka itu di atas kamu taat. Kamu tak payah taat puak ni. Bahwasanya segala hadis ini diambil daripada kitab Ahya, ini kitab Imam Al-Ghazali dan syarahnya. Jikalau tuan-tuan tidak bersetuju, jikalau tuan-tuan tidak bersetujuan sekalipun kerana tujuan lepas taksir hamba pada akhirat, maknanya kalau tuan-tuan tak suka teguran pengarang ini dan saya yang duk baca kitab dia ni, sekurang-kurangnya pengarang ini dan juga saya yang baca ni, lepaslah taksir pada akhirat. Maknanya kita tidak menyembunyikan yang hak, kita menyampaikan yang hak. Nabi kata afdal jihad, berkata sebenar kepada pemerintah yang zalim, yang tidak mahu menghukum dengan hukum Allah. Ya, pemerintah yang ada hari ini tuan-tuan, bukan semuanya nak buat Islam. Yang nak buat Islam tu tak ramai, 3 orang je. Hak lain-lain tu macam merbak. Habis macam mana nak hukum dengan hukum Allah? Jadi kita jangan terus kata ya, pemimpin Islam yang ada hari ini di kalangan menteri yang duk pejuang agama tu tak buat Islam. Kita lihat mereka ada berapa orang saja yang nak buat tu, yang nak lawan tu berapa. Jadi jangan salahkan pemimpin-pemimpin Islam yang duduk ada di dalam kerajaan hari ini, kerana mereka tak ramai, kerana suara mereka pun tak ramai. Bila mereka tegur, ada saja yang membantah. Dan mereka juga banyak menegur perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang paling kena faham, pemimpin Islam yang ada dalam kerajaan hari ini bukanlah PM. Dia bukan PM. Jadi ini bukanlah satu kabinet yang memperjuangkan agama secara syumul. Jadi sebahagian saja yang nak memperjuangkan agama. Jadi jangan terus kita kata
partai yang nak buat Islam itu tak buat Islam walaupun dah pegang negara. Dia tidak ada kuasa penuh, tuan. Ya, jangan cepat kita menuduh mereka lari daripada perjuangan. Ya, kita tak reti apa di bawah ni, jangan terikut-ikut dengan perkataan orang-orang yang membangkang. Baik. Jadi kena faham masalah yang ada hari ini. Baik, kita sambung tadi. Pasal ketiadaan memberitahu kepada kaum-kaum akan mana-mana yang hamba tahu akan dia. Jadi bila kita tahu maka kita tak, bila kita tahu maka kita tak boleh diam. Jadi syaitan bisu. Jadi kita bercakaplah apa yang mampu kita cakap. Kita sampaikan apa yang mampu kita sampaikan. Kita lihat ulama-ulama dulu, ulama akhirat dulu dipenjarakan kerana mempertahankan hukum Allah. Walaupun hukum tu nampak kecil tapi mereka tetap mempertahankan. Sanggup dipenjara, sanggup dipenjara. Jadi kita hari ni duduk di bawah ni, tak tegur apa pun. Jangan pula kita duduk mendabik dada, kata kita ni hebat dah. Cuba duduk tengok di sana. Baik, habis. Yang keenam, daripada segala alamat alim ulama akhirat itu, bahawasanya adalah ia tidak mensegera kepada memberi fatwa. Baik, dia kata adalah ia tidak mensegera kepada memberi fatwa. Maknanya tidak cepat meletakkan hukum, tidak cepat menghukum dengan sesuatu persoalan ummah. Apabila ditanya akan dia, bahkan terhenti ia daripada menghendaki di atas jawabnya. Bahkan terhenti, yakni mengambil masa untuk menghalus-halusi masalah yang diajukan dan memelihara ia akan dirinya daripada jawabnya selama mendapat ia akan kelepasan daripada jawabnya, yakni mencari jalan yang boleh lepas daripada jawabnya, bukan nak melepaskan diri daripada kena tangkap. Bukan begitu. Maknanya dia akan mencari jawapan yang paling tepat untuk dijawab. Sebab apa? Takut-takut jawapannya itu menyalahi daripada yang sebenar. Tak terus jawab, takut-takut jawapan tu jadi fatwa. Macam orang hari ni celapak jawab, terus jadi fatwa. Bahaya tu sebenarnya. Lainlah kalau hukum tu hukum yang sudah masyhurah, seperti hukum batal solat. Kentut batal solat dah. Itu hukum masyhurah. Ini kalau berlaku perkara yang musalihul mursalah, perkara yang membabitkan umat pada hukum yang baru keluar, pada pekerjaan yang baru keluar, baru terbit. Dulu tak ada, hari ni ada. Ni terus nak hukum ni macam mana ni? Yang ni hukum yang masyhurah. Makan nasi seperiuk dengan sengaja bulan puasa, haram ke tak haram? Haram tak? Orang yang puasa makan nasi di bulan puasa, haram tak? Tak haram kalau dia makan waktu malam. Yang tu tak apa.
Pasal apa? Itu masyhurah. Apa lagi contohnya? Banyak contoh-contoh murah yang hukum-hukum masyhurah ya. Baik. Jadi kalau hukum yang tidak masyhurah, hukum yang baru terbit, pekerjaan yang baru terbit, ya, perkara yang baru terbit, dulu ni ulama tak bincang, hari ni baru keluar. Yang ni jaga-jaga, sebab takut ianya menjadi satu fatwa yang salah. Sebab nak mencari satu-satu jawapan bagi hukum ni dalam bab qiyas ni perlu kepada tindikan yang mendalam, penyelidikan yang menghalusi. Tak boleh terus jawab. Maka jikalau ditanya akan dia daripada masalah yang ia tahu akannya dengan jalan tahqiq daripada nas Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijma' atau qiyas yang terang, nescaya memberi fatwa akannya. Dan jikalau ditanya akan dia daripada masalah-masalah yang syak ia padanya, yang tidak masyhurah ataupun yang syak, yang khilaf di sisi ulama-ulama, nescaya berkata ia tiada aku tahu akannya. Ataupun perkara tu belum ada lagi zaman dulu, belum difatwakan lagi pada zaman dulu, tak berjumpa pun, baru jadi je. Maka dia akan kata nisful ilmi ma uridu. Dia tak malu nak jawab aku tak tahu. Jadi kita jangan cepat sangat menjawab. Tak tahu katalah tak tahu. Ada hukum senang, salah. Oh ni tak boleh ni, haram ni. Jangan cepat sangat. Dia buat hukum. Kita ni celapak, mengaji pun kita ni tak banyak mana ya. Jangan cepat sangat. Jangan sebut haram, sebut tak boleh sudah. Ya, sebut tak boleh sudah, jangan sebutlah haram jadi fatwa. Oh ni tak boleh kalau ikut-ikut ni, dah lagu tu. Jangan sebutlah haram. Lainlah nas Quran ada. Nas Quran, nas hadis, nas ulama. Ulama kata fahuwa haramun. Lainlah. Ni kita pun dia rasa-rasa agak-agak agama-agama ya, sunat ke tidak. Jangan dia sebutlah kata tak boleh tu lah. Tak tahu lah. Saya pun tak tahu. Bukan nak payah kata saya pun tak tahu, tapi payah sebab apa? Sagi orang kata kita jahil pula. Pakai jubah, pakai serban, tanya orang tak tahu, bab malu company katanya. Jadi sebab malu company tu punya pasal, takut malu company, jawab juga tiba-tiba jawapannya tidak muafakat bagi yang sebenar. Jadi apa? Esok di akhirat orang yang macam ni akan ditanya oleh Allah, kau ambil nas mana yang kau jawab? Masa itulah ya kita akan kena seksa kerana menjawab persoalan umat yang salah dengan hukum yang sebenar. Sebab tu jangan malu. Jangan malu nak cakap aku tak tahu. Jangan malu. Faham tu? Nisful ilmi ma uridu. Setengah di antara ilmu itu berkata aku tak tahu. Ni banyak kali dah saya cerita ni. Ni pesan untuk guru saya dulu. Tak tahu cakap tak tahu. Ataupun kita tahu tapi ingat tak ingat. Betul ke ni? Betul ke ni? Jawab juga saya tak tahu, nanti nak tanya orang pandai. Dan jika ditanya akan dia akan masalah yang ia sangka akannya dengan ijtihad, nescaya mengambil ia akan ihtiyat. Apa dia ihtiyat? Iaitu berhati-hati, langkah berhati-hati. Jangan terus jawab dan menolak ia daripada dirinya.
Dan memindah ia di atas orang yang lain pada menjawab akannya. Saya pun tak apa tahu ni, pergi tanya orang lain lah pula. Tapi malu nak cakap lagu tu no. Boh sabar besar-besar, janggut putih lah. Kata pergi tanya orang lain, saya apa tak apa kata. Hoi malu, mak. Nak pula duduk dalam masjid negara. Jawatan pula mufti negara contoh ni. Nak kata tak tahu malu. Tapi itulah dia. Orang-orang ulama akhirat dia takut nak bagi fatwa, takut salah. Dia takut nak menjawab persoalan manusia, takut salah. Melainkan soalan tu memang masyhurah disebut oleh alim ulama. Jadi kalau kita tak tahu, jawab tak tahu. Tak jatuh air muka kita kerana tak tahu. Jatuh dalam neraka tu lagi haru. Bersalahan alim ulama dunia apabila ditanya akan dia, nescaya segera ia pada menjawab akannya dengan ketiadaan terhenti di atas segala yang tersebut itu. Maknanya apa dia? Maksud kata tak terhenti ni apa dia? Maknanya pendapat dia saja betul dan tepat. Orang lain tu salah semua. Tengok fatwa tentang vaksin. Hormat dah sama pendapat orang lain. Pendapat dia seorang ada betul, pendapat dia betul. Wajib, tak boleh, dosa tak ambil. Yang lainnya kata harus tu semua dia potong habis. Janganlah betul. Ini benda bukannya qat'iyah. Ini cuma ijtihadi. Dia tak mengaji usul fiqh ke apa. Hormatlah sama orang lain. Orang lain pun ngaji, bukan seorang. Inilah dia. Pasal apa? Barangkali upah. Jangan cepat. Kita jawab saya begini. Kata alim ulama di sana hukumnya begini. Kata alim ulama di sini hukumnya begitu. Maka saya sendiri ni mengatakan kata-kata mereka sahaja. Maka tuan-tuan sedidiklah dengan ilmu yaqin. Maka itulah yang boleh saya cakap. Tanyalah orang lain pula. Kan senang cerita. Ni dah dia keras dengan pendapat dia. Pasal apa dia tahu. Jangan terlalu keras dengan pendapat sendiri. Orang lain pun alim juga. Kita elok sangka kita alim, rupanya dia sidik-sidik, rupanya jahil berdengung. Risau macam ni. Zaman ni mana ada ulama-ulama yang macam Imam Ghazali yang hafal hadis 300,000 hadis. Ada ulama-ulama macam Imam Nawawi, ratusan ribu hadis mereka menghafal. Baru duk ngaji kitab pun tak menghafal. Tak hafal pula Quran. Ulama-ulama dulu bukan sahanya menghafal Quran, menghafal tafsir Quran. Bukan hanya menghafal hadis, tapi menghafal syarah hadis. Bukan 10, 20, ratus ribu. Tiba-tiba senang nak tolak bab fiqh, tolak bab tasawuf, tolak bab tauhid. Apa nak jadi ulama-ulama hari ni? Jadi orang-orang yang warak-warak ulama akhirat ni dia amat berhati-hati. Kita apatah lagi kita yang tak ulama. Ni cerita. Apatah lagi kita yang tak ulama ni, kalau agak-agak orang tanya tu pun pandai juga. Suruh dia jawab sendiri. Suruh dia jawab sendiri. Jawab dia lagu ni. Saya pun ingat nak tanya tuan tadi ni. Selalu tengok ulama-ulama warak-warak ni, bila dia tanya orang, dia kata apa? Saya pun ada masalah macam tu juga. Ingat nak tanya, entah tolong jawab kat anak. Dah ditekan, ambil kita try tengok buka kitab pokok ada. Tu dia ulama warak-warak. Kita tak ada, belum habis tanya dah jawab. Itu tanda jahil. Tanda jahil manusia yang mengaku alim.
Belum orang habis tanya dia dah jawab. Itu tanda jelas jahil. Ya. Tunggulah orang habis tanya dulu, kemudian fahamkan soalan tu betul-betul. Ya. Jangan salah faham dengan soalan. Kalau tak faham soalan, jangan dia jawab. Minta orang tu tanya balik. Kok salah, bagi jawapan. Pasal apa? Kita takut ni bagi nas yang salah. Nanti di akhirat kita akan ditanya. Kita akan dihukum oleh Allah. Jaga molek. Minta kira ni. Kalau ulama pun kena jaga lagu tu, kita tak ulama lagilah kena jaga. Kalau ulama pun kena jaga sampai taraf tu, kita tak ulama lagilah kena jaga. Kalau orang tanya kita, ya, jangan pula tak yang tahu kata tak tahu. Apa hukum sembahyang zuhur? Tak tahu. Lagu tu itu namanya bangang. Apa hukum solat asar bagi orang yang tidak ada uzur syar'i? Saya pun tak tahu. Nanti tanya tok guru saya. Itu main-main. Hukum yang sudah masyhurah kena kabarlah. Ini hukum yang tidak masyhurah. Hukum yang menjadi musalihul mursalah jadi. Baik. Bab-bab yang berbangkit, perkara perbuatan yang berbangkit, kerjaan yang berbangkit di akhir zaman yang tak ada dulu ulama menghukumkan. Baik ya, habis. Telah berkata oleh Abu Hanifah, bukan, Abu Khaisamah, telah mengkhabar akan kami oleh Muhammad bin Hazim akan bahawasanya telah mengkhabar akan kami oleh A'mash daripada Syaqiq. Tu Syaqiq tu bukan Syaqiq, Syaqiq Shin, daripada Abdillah yang berkata, ya, demi Allah, bahawasanya orang yang alim yang memberi fatwa ia akan manusia pada tiap-tiap masalah yang ditanya akannya, itu masalah dia, dengan ketiadaan terhenti di atas segala yang tersebut, maka baca balik. Demi Allah, bahawasanya orang yang alim yang memberi fatwa ia akan manusia pada tiap-tiap masalah yang ditanya akannya, dengan ketiadaan terhenti di atas segala yang tersebut itu. Apa maksud dengan ketiadaan terhenti di atas segala yang tersebut itu? Yakni maknanya apa dia jawab tu, pendapat dia tu betul, mesti tepat. Dia nak orang pakai cakap dia lagu tu. Ni apa hukum ni tuan? Hukumnya wajib. Siapa tak buat besar-besar, ada khilaf-khilaf lagi dah. Lagu tu jawab dia. Maka orang alim tersebut itu dihukumkan gila. Tu kata orang gila. Masya-Allah. Gila tu dia buku. Ni semua akhir zaman berlaku. Telah berkata oleh Ahmash akan bahawasanya berkata bagiku oleh hakim, sekiranya hakimnya bukan hakim mahkamah syariah, hakimnya seorang perawi hadis, sekiranya jikalau aku sudah dengar daripada engkau wahai Ahmash akan hadis ini sebelum hari ini, nescaya tiada aku memberi fatwa kepada sesiapa pun pada segala masalah yang sudah aku memberi fatwa akannya. Nampak? Orang ulama-ulama dulu pun belajar daripada kesalahan. Kita tak mahu belajar. Hakim ni bukannya orang bodoh. Ulama hadis, muhaddisin pun dia mengakui kesalahan, padahal dia tak salah pun. Dia bukan orang sembarangan. Muhaddisin, hakim ni, ya, pun dia mengaku saya salah. Kita tak boleh mengaku salah.
Banyak sangat ke ilmu kita. Inilah kita kena ambil faham. Kalau hakim ni seorang muhaddithin pun, bila dia dengar kata Nabi yang macam ni, dia kata kalau aku dengar lama macam ni dulu, aku tak akan bagi fatwa ke orang. Takutnya mereka kepada dosa. Baik. Dan berkata Malik, jumlah daripada jadi tergelincir ilmu pengetahuan itu, bahawa memberi fatwa ia daripada tiap-tiap masalah yang ditanya akan dia daripadanya. Maka jikalau tiada betul dengan nas, maka besar salahnya. Kerana berkata oleh Abu Hafaz Naisaburi, yang ini seorang alim yang masyhur, seorang ulama yang masyhur, yang digelarkan Al-Alim Al-Allamah, ya, Abu Hafaz Naisaburi. Al-alim walladhi yakhafu inda su'ali an yuqala lahu yawmal qiyamah min aina ajabta. Masya Allah. Min aina ajabta. Dia kata apa? Orang yang alim, ulama akhirat itu, iaitu orang yang alim yang takut ia pada waktu soal, bahawa dikatakan baginya pada hari kiamat kelak, daripada mana nas yang engkau jawab akan soalan itu. Maka apabila jawab ia dengan nas, nescaya selamat ia. Dan apabila tiada, yakni apabila dia jawab tu tidak menepati nas, maka susah ia, yakni kesusahanlah ia pada hari akhirat nanti. Dan kerana menas di dalam kitab kuat, mudah-mudahan tu bukan kuat, kitab Qutul Qulubi, kitab Qutul Qulubi karangan Abu Talib Al-Makki. Maksud Qutul Qulub ni kekuatan hati. Demikianlah ibaratnya. Apa dia? Alladhi yus'alu min mas'alatin fid din fayaghtammu hatta la wujaraha. Tengok tuan-tuan perempuan punya kitab, betul dah tulis lau jaraha. Lau jaraha lam yakhruj minhu damun minal faza'i wa yakhafu an yus'ala fil akhirati amma yus'alu anhu fid dunya wa faz'u wa yafza'u alla yatakhallafa minas su'ali, alla yatakhallasa minas su'ali illa an yara annahu qad iftarada alaihil jawabu li faqdil ulama'i. Maknanya bermula alim ulama akhirat yang ditanya akan dia daripada masalah yang pada agama itu, maka jadi duka cita ia sekira-kira hingga jikalau diluka akan dia, nescaya tidak mengeluar daripadanya darah, kerana terkejut dan takut. Terkejut tu sampai jadi apa? Sampai darah tu membeku. Tu dia. Ini perumpamaan ulama-ulama yang takut kepada Allah, ulama akhirat. Kalau orang bertanya hukum kat dia, dia terkejut, takut. Orang hari ni pula nak ada soalan, Kita pula pergi soal dia, soalan kau-kau punya.
Dia pun tak reti nak jawab, nak kata tak reti, malu pula. Ya, tutup jawab pi ya, dah salah. Jangan. Ya. Jadi orang hari ni pula bila boleh jawab benda hak pelik-pelik tu, orang suka. Apa hukum perempuan pakai lipstick hari ni? Oh, hukumnya sunat. Kerana Allah suka kepada yang indah. Molek. Ada fatwa tu. Satu orang jawab lagu tu. Apa masalah perempuan pakai lipstick, pakai pipi merah, eyeshadow apa bala depan orang ramai? Tak salah. Sebab Allah Ta'ala kan Maha indah. Allah suka kepada keindahan. Maka tak salah. Apa pula hukum ikhtilat, bercampur yang haram ni? Dia kata masuk bilik ya, duduk campur biasa-biasa, tak buat apa-apa, apa masalah? Tak ada salah apa. Fatwa seorang ulama Melayu Malaysia. Hebat dia. Kau tanggunglah. Ya. Dalam Quran jelas-jelas menerangkan kepada kita hukum ikhtilaf. Dia berani pula ubah-ubah. Tanggunglah nanti. Hari ni yang paling hebat sekali orang ni tuan-tuan, orang hari ni banyak memperhalalkan hukum bercampur gaul lelaki perempuan dan bertabarusnya perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Ulama akhirat ni tengok apa, jumpa murid perempuan pun dia tak nak. Kalau dia nak pun benda tu tak dapat tidak. Tak dapat tidak. Ada masalah ke? Masalah besar sangat ke? Ya. Kalau tak ada masalah besar sangat tak payah. Ni kita ni makin lama ni makin meremehkan hukum. Supaya tengok hari ni orang buat majlis agama Allah, forum Islam, ustazah nak ustaz duduk sebelah-sebelah. Tak ada masalah. Kita ni tak ada masalah albab ni. Cerita berhukum dia kata kita ni ortodok, kodok, kata semua ada. Ada setengah tempat pula boleh bersalam pula lah ketua guru dengan anak murid perempuan. Alamak. Berat. Dengan kita dia takut nak salam, takut COVID-19. Dengan anak murid perempuan salam pula pasal dia muda. Ada juga sebab tu. Boleh betul. Jumpa orang kena pakai burdah, depan dia tak payah pasal nak kenal. Taklah saya nak kata salah pendapat tu. Ya. Kalau perlu sangat tu tak apalah. Tapi saya rasa tak perlu tengok muka. Ya. Tak perlu. Dia buat fatwa pula, kalau saya tak tengok muka, macam mana saya nak bagi syafaat ke akhirat? Syafaat ke akhirat taklah butuh. Ya. Faham boleh? Syafaat di akhirat bukanlah mesti tengok muka. Habis tu Nabi tak pernah tengok muka kita, taklah lepas syafaat Nabi. Nabi pernah tengok muka kita. Habis tu semua orang yang lahir selepas kewafatan Rasulullah tak dapat syafaat. Pasal apa? Nabi tak nak tengok muka. Hang siapa? Nabi kata, who are you? I am WHO. Kau sudah. Lagu nak jawab. Jadi ni pun satu fatwa je ni. Satu fatwa yang agak pelik bin ajaib. Tak tahu lah kok ada sungguh dalam kitab, wallahu alam. Tapi kalau ikut tafsir surah An-Nur ayat 31, 30, 31, 32 tak macam tu. Ya. Tapi memang ada hari ni guru-guru yang salah dengan anak murid perempuan. Ya.
Saya tengok tok guru saya tu, almarhum Tuan Guru Haji Omar Zubdi. Ada orang perempuan tua salam dengan dia. Tua pada dia lagi. Orang perempuan nak salam dengan tok guru. Perempuan tu berlapis lah. Berlapis lah, bukan tak berlapis. Dia nak salam, tok guru pun salam juga. Tapi dia lapis dia lagi terbaik. Lapis dia lagi terbaik. Ini salam tak berlapis. Tak tahu lah, wallahualam. Bukan mazhab, kalau tak tahu wallahualam, tak maulah kata salam sebab tok guru besar. Tapi kalau saya salah lah. Dia buat saya tak tahu salah ke tak. Mungkin dia alim besar. Pasal memang ada alim ulama yang lagu tu. Baik, jadi kita ni agak-agak pelik sikit. Yang tu kita kata salah. Kita tawakul lah dia alim besar. Kita tawakul lah sebab dia alim besar. Kita tawakul pada Allah Ta'ala. Baik, habis. Jadi kita jangan pula kata tok guru yang duk salam nak buat itu mesti salah. Cuma kalau saya kata salah. Kalau ada tok guru tu buat, kita serah pada dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa masalah yang merusakkan dia memberi salam, bersalam dengan anak murid perempuan. Dan apa yang merusakkan dia menyuruh muridnya membuka purda. Ya, sebab nak kena. Lepas tu dia kata pula, esok saya nak bagi syafaat di akhirat lagu mana. Kalau saya tak tengok muka, kita tak tahu lah yang tu, kita serah kat dia. Nisbul ilmi ma'uridu. Tapi kalau kita sendiri, kita tak mahu. Tu cerita dia. Baik. Jadi kita jangan tulis kata dia salah. Pasal dia pun orang alim, banyak benda kita tak tahu. Dia lebih banyak tahu daripada kita. Itu mudah cerita. Baik, kalau kita rasa suka, ya ikut je lah. Rasa was-was, kita tinggalkan dah. Itu dia cerita dia. Baik, kita berhenti cakap dulu. Kemudian katanya yang ketujuh, ila akhirih, wallahu a'lam, wala ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wallahu a'lam. Kita sambung kitab Riyadhus Shalihin. Muka surat 17, bab yang kedua, dari hal taubat. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dari hal taubat, kata para ulama, taubat itu wajib dari tiap-tiap dosa. Jika dosa itu antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengenai hak anak Adam, yakni hak manusia, maka taubat itu hendaklah mempunyai 3 syarat. Jadi kalau dosa kita dengan Allah Ta'ala, bukan dengan manusia, yakni manusia yang Islam, yang Muslim, hendaklah ada 3 syarat. Yang pertama, hendaklah orang yang bertaubat itu berhenti dari melakukan maksiat, seperti meninggalkan solat. Itu dosa kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaklah dia menyesal terhadap perbuatannya itu, perbuatan tinggal solat itu.
Dan lebih besar daripada itu apa dia? Meninggalkan menuntut ilmu yang fardu ain. Saya lebih suka sebut dosa besar tu ialah meninggalkan menuntut ilmu fardu ain. Sebab apa? Sebab kalau sekadar solat tapi tak faham ilmu fardu ain, solat itu jadi mardudatun la tuqbalu, tertolak, tak diterima, tak terpakai solat tu. Walaupun dia rajin solat, tak pernah tinggal, ya, tapi dia tak kenal Allah, tak kenal hukum Allah, tak faham rukun syarat sah batal solat, maka solat itu jadi apa? Mardudatun la tuqbalu. Jadi menghilangkan kejahilan diri itu lebih besar daripada solat. Bahkan dikatakan kalaulah bertemu menuntut ilmu yang fardu ain dengan solat, di mana kita tak reti lagi fardu ain itu, boleh kita takhirkan sedikit waktu solat, kita pergi belajar dulu. Sekiranya kita zon selepas belajar masih ada waktu solat. Contohnya solat pukul 1.30, kita jaga-jaga pukul 2. Pukul 2 tu waktu kuliah tauhid, kita ni pula tak kerti tauhid, kuliahnya sampai pukul 3 sejam. Baik, pergi ngaji dulu, saya pukul 3 bayang tu, tak apa, harus. Sebab apa? Sebab solat masih ada waktu. Kuliah kalau kamu tinggal, tertinggal lah. Sebab apa? Pentingnya ilmu tauhid daripada solat. Orang hari ini, tapi kalau solat tu dah nak habis waktu, kalau contohnya kuliah tu sampai masuk waktu asar, kuliah 3.30 sampai 4.30, tentu habislah. Solatlah dulu, ya, solatlah dulu sekadar yang wajib-wajibnya, tak payah dipanjangkan surahnya, ya. Kerana apa? Kerana tak kala itu menyegerakan solat kerana nak menghadiri majlis ilmu yang fardu ain tauhid, itu lebih afdal. Lebih afdal. Ilmu itu lebih afdal daripada amal. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Imam ilmu itu imam amal itu ialah ilmu. Ilmu itu imam, ilmu itu imam, amal itu makmumnya. Boleh tak ada makmum tak ada imam? Kita sembahyang seorang niat jadi makmum, tak sah. Orang perempuan sembahyang belah sana, belah dinding tu lah, niat jadi makmum, tapi terputus sah dia dengan imam, sah lah? Tak sah niat jadi makmum kalau terputus sahnya. Macam mana? Tutup pintu apa-apa. Mayang, jangan tutup pintu. Dulu saya dah cerita lah, melainkan dalam masjid. Selain dalam masjid seperti musalla ni, ya, dia tak boleh tutup pintu. Dia kena ada istitraq, jalan ke arah imam. Jalan ke arah imam tu tidak boleh tertutup, dia adalah dibuka, ya, melainkan ditutup dengan sesuatu yang mudah diselak seperti langsir. Nanti surau ni kita buat mesyuarat, angkat dia jadi masjid. Jadi senang boleh tutup pintu. Ya, angkat dia jadi masjid tak apa. Masjid tak apa, tutup macam mana tak apa. Duduk dalam bilik tutup semua. Asal dengar suara Pak Imam sudah besar. Lain pada masjid tak boleh. Itu fatwa Imam Haramain. Fatwa Imam Haramain. Baik. Jadi jangan tutup pintu tak kala kita solat. Orang perempuan nak solat, ya, jangan tutup pintu ke arah imam tu. Kerana tiada istitraq, tiada lah sah.
solat berjemaah, imam dan makmum jadi. Jadi orang perempuan niat makmum tapi pintunya ditutup, dia takut dia tidak sah solat. Dia kena ada istitrak, kena buka pintu. Ya, sekadar sekurang-kurangnya muat seorang untuk lalu ke depan. Di mana-mana pun lagu tu lah, melainkan tirai yang boleh dibuka tak apa. Tapi ada lagi hukum lagi keras. Tirai pun tak boleh, kena buka. Tu tak tahu nak kata. Hukum dia agak tak tahu nak kata, wallahu alam. Ada juga kata lagu tu tak apa, dia ngaji lagu tu tak apalah, kita hormat tu pendapat dia. Jangan kata dia salah. Ya. Barangkali dia mengaji kitab lagu tu bunyinya, kita pula tak ngaji hak lagu tu. Fiqh ni kan luas. Ulama mustahid ni ada beratus orang, bukan 4 orang je. Barangkali dia ahli hak yang beratus tu, kita yang seorang ni pun tak ahli. Imam Syafi'i pun tak tahu apa nama sebenarnya. Baik. Baik, yang kedua dia kata apa? Hendaklah dia menyesal terhadap perbuatannya itu. Apa perbuatan dia? Dulu tak ngaji, hari ni baru nak ngaji. Maka kita kena hadirkan rasa menyesal yang bersangatan. Ya Allah, dulu aku tak menuntut ilmu. Ya Allah, aku tak reti hukum hakam. Aku tak kenal kau, Ya Allah. Hari ini terima kasih Ya Allah kerana kau kurniakan kepadaku hidayah taufik. Kau jadikan aku yang minat menuntut ilmu. Bukakanlah kepadaku jalan-jalan taubat dan jalan-jalan ma'rifah akan-Mu, Ya Allah. Dia rasa menyesal tu, mudah-mudahan tanda-tanda Allah Ta'ala terima taubat. Jangan menyesal saja, mulut kata menyesal, mengaji dah juga. Itu bukan menyesal, itu menyesal. Dan yang ketiga, hendaklah dia berazam tiada akan melakukan dosa itu lagi. Apa dia? Tidak mahu menuntut ilmu. Ngaji 2 hari, tinggal sebulan. Ya lah tu. Jadi bila dia nak jadi orang menuntut ilmu ni, sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Sekurang-kurang 3 hari sekali. Jangan melebihi 3 hari tak menuntut ilmu. Ya, jangan. Itu jadi tak nama orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Kalau 4 hari sekali, seminggu sekali, dengan khutbah Jumaat ya, itu tak termasuk. Khutbah Jumaat bukan menuntut ilmu. Khutbah Jumaat tu bukan majlis ilmu, itu majlis motivasi. Itu majlis motivasi, bukan majlis menuntut ilmu. Dan jika dosa itu mengenai hak manusia, yakni dosa itu berkait dengan manusia yang Islam, maka syarat taubat itu bertambah 1 lagi jadi 4, iaitu selain dari 3 syarat yang tersebut tadi, hendaklah dia berlepas dari hak yang ampunyanya. Jika harta atau seumpamanya, hendaklah dipulangkannya kembali kepadanya. Jika had yang mengenai batang tubuhnya, yakni dia telah mencederakan orang umpamanya dan seumpamanya, hendaklah dibolehkan dia berkuasa padanya, yakni hendaklah dia ambil kisos daripada orang itu, menerima kisos daripada orang yang dia inanyakan. Dan jika umpat keji dan sebagainya, hendaklah minta halal kepadanya. Ini susah hari-hari duk umpat orang. Dan wajiblah ia bertaubat dari segala dosa. Jika dia bertaubat dari sebahagiannya sahaja, jika dia bertaubat dari sebahagiannya, sah juga taubatnya di sisi ahli yang berhak dari dosa itu.
dan tinggallah dosa yang selebihnya. Ya, dia minta maaf pada satu dosa ya. Lagi satu dosa tu dia dulu, tu dia tak minta maaf lagi, nanti dia lupa je. Maka terlepas satu dosa lah, satu lagi dah. Dia curi RM50 katanya, dia baru bayar RM30. RM20 tu tetap dalam dosa, dia kena bayar habis semua, barulah habis cerita taubat dia. Tidak tak habislah cerita 30 je lah, RM20 lagi tu hutang lagi. Kalau mati bawa sampai ke akhirat. Itulah cerita dia. Baik, sesungguhnya telah terang dalil-dalil kitab Quran, sunnah, ini hadis-hadis Rasul dan ijma'ul ummah, yakni persetujuan umat terhadap wajibnya bertaubat. Firman Allah Ta'ala. Baik, sebelum beramal kena ada ilmu dulu. Lepas ilmu barulah bertaubat. Kalau tak ada ilmu nak taubat ke mana? Nak taubat pun tak ada. Ya. Sebelum beramal kena berilmu dulu. Kalau bertaubat tanpa ilmu, ya, maka tak akan terhasil taubat. Sebab nak taubat pun tak erti nak taubat macam mana. Taubat ni bukan hanya duk baca ya Allah aku taubat. Itu kata-kata taubat. Tengah tu nak ucap istighfar pun tak betul. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan duk berhenti dekat illa tu, duk ikut kaset tu buat apa? Banyak orang duk taubat ikut kaset. Jangan duk berhenti dekat illa tu. Ada pernah orang baca zikir lagu ni? La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Gila apa ni? Satu lagi apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suka bunyi kat illa dia apa pasal penyakit apa tau. Seorang gitu. Adalah ngaji tak nak. Dia kata ustaz dia ngajar lagu tu. Sudah. Nak kata apa? Baik. Sambung tadi. Firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah sekaliannya, wahai mereka yang beriman. Mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan tu tuan-tuan buat kurungan. Buat kurungan dengan potong, buat kurungan, ganti kat bawah tu nescaya. Tulis kat bawah nescaya. Wahai mereka yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah sekaliannya, wahai mereka yang beriman, nescaya kamu berbahagia. Dalam ilmu tafsir, la'allakum ni memang asal maknanya mudah-mudahan ataupun semoga. Mudah-mudahan dan semoga tu pada makam doa. Pada makam doa boleh kita bermakna la'alla tu dengan makna mudah-mudahan, la'allakum mudah-mudahan kamu. La'allakum, ya, apa dia? Tuslimun, mudah-mudahan kamu tu diselamatkan. Tak apa, kita nak cakap Arab tak apa, kata berdoa tak apa. Tapi kalau firman Allah Ta'ala dalam Quran, la'allakum ni, ya, tak boleh bermakna mudah-mudahan, seperti belum kompong. Jadi maknanya Allah Ta'ala masih confuse nak maaf ke tidak kamu ni.
lagu tu jadi dia. Ya. Jadi Allah Ta'ala ni dia innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak menyalahi janji. Kalau kamu taubat, nescaya Allah jadikan kamu orang berbahagia. Jadi kalau firman Allah dalam Quran la'allakum tu bermakna nescaya. Begitulah kata ulama-ulama tafsir. Ya. Jadi kalau ayat Quran la'allakum bermakna nescaya. Kalau doa la'allakum boleh kita bermakna mudah-mudahan ataupun semoga. Ya. Baik, habis. Dan firman Allah, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Meminta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian nyatakanlah penyesalan kamu terhadapnya. Juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayuhai mereka yang telah beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah sebagai taubat yang tulus. Nasuha ni maknanya taubat yang tidak kamu ulang-ulang lagi kejahatan yang lampau. Maksud taubat nasuha ni taubat keseluruhan. Ayat ni aku nak taubat, ni tak mau lagi. Tu bukan nasuha. Nasuha ni dah taubat ke sekalian dosa maksiat yang kita pun nak buat. Dan kita berazam sungguh-sungguh tak nak buat dah. Dan tak buat dah sampai bila-bila. Tu baru nak tanda-tanda taubat itu diterima oleh Allah. Dan sebenar-benar taubat itu ialah kembali kepada ma'rifatullah. Ya, sebenar-benar taubat itu ialah kita kembali kepada ma'rifatullah. Bukan hanya tinggal dosa saja, bukan hanya tinggal maksiat saja, bukan hanya tinggal segala sifat-sifat mazmumah saja. Bahkan kita dapat musyahadahkan Allah. Maka musyahadah itu ialah tingkatan taubat yang tertinggi. Sebenar-benar orang bertaubat ialah orang yang kembali kepada musyahadah Allah. Seumpama di alam lahud dulu, bila Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Adakah aku Tuhan kamu? Kata Allah kepada roh masa di alam lahud dulu. Kita pun tak tahu, melainkan dicerita dalam Quran. Apa jawab roh? Bala syahidna. Bahkan yakni kami mengaku. Syahidna tu mana musyahadah. Roh ni dah musyahadah Allah dulu. Maka sebenar-benar taubat itu ialah kamu musyahadahkan balik Allah. Seumpama roh dulu berkata bala syahidna. Itulah sebenar-benar orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itulah dia masuk kata setengah ulama sufi, antara pengertian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ialah kamu musyahadahkan Allah seperti mana dulu ni kamu musyahadahkan Allah. Ya, dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Dulunya Allah kita kenal, nak balik pun kita kena kenal juga lah. Ya, datang kita kenal, balik tak kenal. Itulah punca jadi kita ni kena azab. Maka patut dan padanlah kena azab. Sebab dulu kita bawa kenal, hari ni kita balik kita tak bawa kenal itu. Jadi macam orang sombong. Ya. Itulah dia ceritanya. Baik, kita berhenti situ dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila akhirih, wallahu a'lam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.